Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jadi pada malam ini kita tangguh dulu sambungan pengajian kitab Aqidah Salaf. Secara kebetulan saya ni baru balik daripada Indonesia. Di antara tempat yang saya lawat adalah di Padang. Jadi hasil daripada pengalaman lebih kurang seminggu lawatan saya ataupun musafir saya ke Indonesia, pada malam ni saya nak kongsi sedikit maklumat pengalaman beberapa hari berada di sana. Di antara perkara yang penting yang nak dikongsikan di sini, apabila setelah saya membuat lawatan beberapa tempat, di antaranya tempat satu pesantren yang diajar oleh Profesor Dr. Hamka, dan sampailah saya pergi ke rumah kelahiran dia. Jadi sempat baca beberapa buah buku yang dikarang oleh Dr. Hamka. Pada malam ini kita nak kongsikan apakah manhaj pegangan ataupun aliran yang dipegang oleh Dr. Hamka. Kerana Profesor Dr. Hamka ini di Malaysia diterima oleh kedua-dua aliran. Maksudnya orang Salafi pun terima pemikiran, pendekatan dan dakwah yang disampaikan oleh Dr. Hamka, termasuklah orang pondok. Tapi kita sedar ataupun tidak, kita tahu ataupun tidak, faham ataupun tidak, apakah manhaj yang dipegang ataupun diikuti oleh Dr. Hamka. Bila saya sampai sana, saya diberi penerangan oleh dipanggil kiai-kiai di sana. Sebelum tu saya dah ada beberapa maklumat tentang pemikiran Dr. Hamka. Rupa-rupanya Dr. Hamka ini dia terlibat dengan suatu jemaah yang dikenali dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini sempena dengan nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah pada ketika itu sekitar tahun 20-an, 30-an dikenali dengan kaum muda di Malaysia dan juga di Indonesia. Pengasasnya Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan diasaskan pada tahun 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. 110 tahun yang lalu, yang mempunyai bilangan ahli 50 juta. 50 juta ahli je di Indonesia. Jadi macam mana kita nak tahu pemikiran Dr. Hamka ataupun manhaj yang dia pegang? Di antaranya melalui kitab tafsir dia. Apakah kitab tafsir yang terkenal di Nusantara ini yang dikarang oleh Dr. Hamka? Tafsir Al-Azhar. Sahabat-sahabat, tuan-tuan tahu tak? Tahu ataupun tidak, bilakah dia menghasilkan tulisan tafsir itu? Di dalam penjara selama berapa tahun? Lebih kurang 2 tahun setengah. Jadi Dr. Hamka ini ketika dia berada di dalam penjara, dan sebab apakah dia dipenjarakan? Dia dipenjarakan oleh siapa dia? Soekarno. Siapakah Soekarno? Adalah kawan baik dia rupanya. Bila Soekarno ini dia berjuang melalui aliran politik dan Dr. Hamka ini melalui medan dakwah, jadi Soekarno merasakan bahawa
pergerakan dakwah yang disampaikan oleh Dr. Hamka ini menggugat kedudukan dia sebagai pemimpin politik. Lalu dia mencipta suatu isu untuk diletakkan kepada Dr. Hamka ini. Di antara isu yang diletakkan, yang dituduh ataupun difitnah, Dr. Hamka ini menghasut rakyat untuk menumbangkan kerajaan. Di panjang cerita dia, saya cuba ringkaskan. Apa yang isi yang terpenting di sini nak menerangkan tentang manhaj yang dipegang oleh Dr. Hamka. Ringkas ceritanya, dia ditangkap dan dipenjarakan. Kalau kita dulu di Malaysia ni ada satu apa dia? Undang-undang di bawah ISA. Dia ditangkap. Dia ditangkap dan pegawai penjara ditugaskan dia untuk memukul, mendera Dr. Hamka. Sebenarnya kita sebut siapa tadi, Soekarno adalah merupakan kawan baik dia. Tak lama selepas pada itu, ringkas cerita ni, dia pun dikeluarkan. Bila penghujung usia Soekarno, dia pun bila dah tak ada jawatan sebagai Presiden Amerika, pengaruh makin berkurang, dah jawatan tak ada, lalu dia rasa insaf. Dia telah mengambil satu tindakan yang berat kepada sahabat dia. Dia pun sedarlah tuduhan yang dilontarkan kepada Dr. Hamka itu tidak mempunyai asas yang mengatakan dia berusaha untuk menumbangkan kerajaan. Di saat-saat dia sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia tulis surat kepada Dr. Hamka. Apabila dia mati nanti, dia meninggal dunia, maka dia minta Dr. Hamka menyemayangkan jenazah dia. Sampailah di saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, Dr. Hamka pun pegang wasiat itu. Dr. Hamka datang. Bila Dr. Hamka nak semayang, orang tahan, larang dia. Dia kata, orang yang pernah fitnah kamu, memenjarakan kamu, suruh pegawai penjara belasah kamu. Wahai kiai, wahai doktor, kenapa kamu nak semayang atas jenazah dia? Apa jawapan Dr. Hamka? Dr. Hamka kata, dendam tidak memberi sebarang kebaikan kepada aku. Tengok, orang yang pernah buat naya kepada dia, dibalas dengan kebaikan. Di antara hikmahnya dia kata, saya dipenjarakan, saya sempat menulis tafsir Al-Azhar sepanjang saya berada di dalam penjara. Di sekolah kita ada salah satu tafsir Al-Azhar. Yang jadi hebatnya Dr. Hamka ni, bahan duduk dalam penjara tak ada rujukan. Mana dalam kitab tafsir, kitab hadis, tak ada. Bagaimana dia menulis? Kalau sekarang ni orang di penjara, orang ada handphone kan, sudah cukup sebagai alat untuk kita mengambil maklumat. Nak ambil maklumat daripada kitab-kitab hadis, tafsir dan sebagainya, guna internet je, kita Google je, kita dapat maklumat-maklumat yang dikehendaki. Tapi dia duduk dalam penjara ni tak bawa apa bahan-bahan bacaan. Dia keluar penjara siap tafsir dia. Jadi bila kita baca tafsir Al-Azhar ni, kita dapatlah memahami bagaimanakah pegangan dia. Dan yang lebih jelas, kalau kita baca suatu buku yang ditulis oleh Dr. Hamka, Teguran Suci terhadap Mufti Johor. Jadi saya cadangkan kepada sahabat-sahabat, semua ni beli buku ni, sangat baik. Buku ini, isi yang terkandung dalam buku ini, semua jawapan-jawapan terhadap tuduhan yang dilontarkan kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah tadi orang sebut sebagai kaum muda. Di Malaysia ni orang sebut sebagai Wahabi. Maka sebahagian daripada tuduhan yang dilontarkan kepada kaum muda ataupun Wahabi ini dijawab oleh Dr. Hamka di dalam buku Nasihat kepada Teguran Suci kepada Mufti Johor. Jadi saya minta lah, maknanya pada malam ni orang Johor jangan berasa hati lah. Ini Mufti Johor bukan Mufti Johor sekarang, Mufti Johor dulu. Mufti Johor yang ketika Dr. Hamka datang ke Malaysia, iaitu namanya Syed Haddad. Maknanya namanya Syed Haddad. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut tentang isi yang terkandung di dalam buku ini, saya nak baca pendahuluan sepatah kata daripada pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah ni maknanya pemimpin yang memimpin kaum muda di Indonesia. Jadi sebelum penerangan dan penjelasan yang dikemukakan oleh Dr. Hamka, sebagai mukadimah dia menyebut penerangan daripada hal kaum muda yang dibuat-buat dan diada-adakan oleh Syed Alwi bin Tahir Al-Haddad. Dia seorang mufti Johor, seorang mufti, mengeluarkan suatu tuduhan
tuduhan kata-kata yang tidak berasas dan juga kata-kata fitnah terhadap kaum muda. Sebab itu kita tidak heran, tak rasa pelik kalau orang awam menggunakan tuduhan ataupun kata-kata kesat terhadap maknanya kaum muda ini bukan satu perkataan, suatu perkara yang pelik ataupun aneh. Sebab sebahagian daripada ulama pun pernah mengeluarkan kata-kata kesat, tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak berasas. Semenanjung, dia kata mesti dalam negeri Johor, di Semenanjung tanggal 14 Julai 1958. Sebagaimana yang disalingkan di dalam buku ini, sungguh-sungguh amat mengelirukan orang ramai. Kenyataan mufti itu dapat mengelirukan orang ramai dan menusuk hati dan perasaan tiap-tiap orang Islam yang cintakan kebenaran dan bencikan kepada pembohongan. Apalagi kerana penerangan Tuan Syed yang melampau-lampau itu bukan sahaja mengenai segolongan umat Islam di tanah Melayu yang sentiasa Tuan Syed pandang sebagai musuh. Maknanya orang pandang golongan kaum muda ataupun salafi yang dituduh sebagai Wahabi ini dah puluh tahun dulu, bahkan ratusan tahun. Mereka anggap golongan salafi ini sebagai musuh. Tetapi telah meleret-leret dan merepek. Tuduhan itu membawa kepada perkara yang merepek kepada umat Islam di negara-negara tetangga, di Turki, di Mesir dan juga di Indonesia. Penerangan mana sama sekali tidak berdasarkan kepada kenyataan yang boleh diterima akal. Di sudut logik akalnya, tuduhan itu tidak boleh diterima. Tuduhan sesat, kafir, menyeleweng, tak ada mazhab. Hak sekarang sehari dua ni kita duk dengar kan. Dan yang sekali tidak pantas dan memalukan kalau keluar daripada seorang terhormat yang dianggap seperti beliau itu, seorang ahli fikir dan lubuk ilmu pengetahuan. Tiap-tiap orang pencinta Quran dan Sunnah yang Tuan Syed katakan kaum muda. Kaum muda itu seperti sekalian warga negara Indonesia di Malaya. Masa tu Malaysia ni dipanggil apa? Malaya. Sangat terharu dan bimbang membaca keterangan tersebut. Orang baca tulisan tersebut, orang susah hati. Sebagaimana buku tuan-tuan baca tuduhan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Satu tuduhan fitnah, tuduhan yang tidak berasas. Muhammad bin Abdul Wahab ni mengkafirkan orang, bunuh orang Islam, memecah belahkan masyarakat. Itu sebahagian daripada tuduhan. Jadi Dr. Hamka pun menerima nasib yang sama. Masing-masing menanti-nanti mengharapkan siapakah gerangan yang akan sanggup dan berani mendahului membalas dan menjawabnya. Syukurlah sekonyong-konyongnya melayang dari Indonesia risalah yang panjang lebar yang sangat diidam-idamkan untuk balasan dan jawapannya ditulis oleh Tuan Hamka, pujangga dan ahli agama yang tidak asing lagi bagi Tuan Syed Haddad khususnya dan penduduk Malaya umumnya. Semoga risalah ini dapat menyedar Tuan Syed. Dia dengan harapan dia supaya dapat sedarlah dengan jawapan tuduhan kamu dijawab dengan ilmiah, dijawab dengan ilmu supaya kamu sedar. Semoga risalah ini dapat menyedarkan Tuan Syed dan memberi kepuasan kepada umum serta dapat pula mengubati hati dan perasaan orang-orang yang sudah diluka parahkan semenjak penerangan tersebut keluar. Semenjak ceramah, ucapan, penjelasan daripada mufti ni orang terluka, orang sedih. Macam tuduh sesat, keluar daripada Islam, tak ada mazhab, puak-puak merapu ni. Itu tuduhan yang didengari pada ketika itu. Lantaran itu risalah ini juga bukan sahaja dimaksud oleh pengarang untuk tegur jujur kepada Tuan Syed Al-Haddad, malahan penerangan yang tegas dan kemas kepada umat Islam Malaya yang masih ragu-ragu dan salah sangka terhadap golongan pencinta Al-Quran dan Sunnah. Jadi golongan kaum muda ataupun disebut salafi ini golongan yang cintakan kepada Quran dan Sunnah, yang sudah sekian lama dihina-hinakan dan diberi nama ejekan kaum muda. Sayang sekali risalah ini terlambat sampainya ke tangan kami. Bila lambat sampai, lambatlah dia cetak, lambatlah disebarkan, sehingga menyebabkan terlambat pencetaknya sampai sekian lama. Maka isi risalah ini seluruhnya atas tanggungan pengarang sendiri, iaitu daripada Haji Rijal Abdullah, salah seorang daripada pemimpin kumpulan ataupun jemaah Muhammadiyah.
Yang kedua, ini yang Dr. Hamka tulis. Supaya lebih jelas, hendak saya terangkan dasar akidah kami kaum muda. Tuan-tuan tengok sini. Apakah dasar, prinsip, asas akidah kaum muda? Yang pertama, kami percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya yang 20 kalau dikembangkan dan 13 kalau diringkaskan. Maknanya kaum muda Salafi Wahabi pun terima sifat 20. Yang mereka kata dia orang ni tak pegang sifat 20. Kita jangan tengok hak cokiah-cokiah Salafi ni. Hak Salafi jadi-jadian ni, kita tengok ulama' dia cakap. Tokoh besar yang duduk di dalam Salafi, kaum muda Salafi lah kan. Dia kata kita terima sifat 20. Cuma sifat 20 ataupun sifat 13, itu pun dah beza antara Maturidi dan juga Asy'ariyah. Ini adalah merupakan suatu pendekatan. Aliran ini maknanya satu pendekatan. Yang ni dia nak kenal Allah melalui sifat 20. Adapun kaum muda Salafi ini melalui Quran dan hadis. Isu yang terpenting di sini, apa isunya? Apa poin penting? Kita nak kenal siapa? Dua aliran ini mempelajari untuk mengenal Allah. Mana-mana aliran yang dapat memperkenalkan kita tentang Allah, maka betul aliran itu. Salafi dengan cara kaedah dia, sifat-sifat Allah Ta'ala ni diambil daripada Quran dan hadis. Adapun Asy'ariyah Maturidiyah ni, mereka membilangkan, mereka pun tak kata sifat Allah Ta'ala ni hanya 20 sahaja. Mana ada orang Asy'ariyah kata macam tu. Maturidi pun tak kata sifat Allah Ta'ala hanya 13. Cuma ini sebahagian sifat Allah, mereka pun sebut sebahagian. Sebab tu kalau kita mengaji sifat 20 ataupun aliran khalaf ini, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, mereka mengatakan sifat kamalah Allah Ta'ala tidak terhingga. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan ini? Sifat kamalah Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala tidak terhingga. Sebahagian daripada sifat-sifat yang tak terhingga itu, apa maksud tidak terhingga? Sifat-sifat yang banyak itu, sebahagiannya ni 20. Dikira lah wujud kidam bakar sampai seterusnya. Dia kata golongan kaum muda juga menerima sifat Allah Ta'ala kalau dikembangkan jadi 20, kalau tak dikembangkan, kalau diringkaskan 13. Dan tersebutlah sifat-sifat pada Asma'ul Husna, digabungkan. Sebab dalam Al-Quran kata walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu nama-nama Asma'ul Husna, nama-nama yang indah-indah, iaitu 99 nama Allah Ta'ala. Yang tu yang sempat, yang hanya mampu dikaji oleh para ulama, yang diambil daripada Quran hadis jadi 99. Sedangkan tidak terhad tertentu nama-nama dan sifat Allah Ta'ala hanya 99. Itu yang pertama, asas akidah kaum muda. Yang kedua, kami percaya kepada malaikat-malaikatnya sebagaimana yang disebut dalam Quran. Yang ketiga, kami percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Tuhan dengan perantaraan Jibril dan rasul-rasul dan nabi-nabi. 4 kitab yang besar, iaitu Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa dan Al-Quranul Karim, dan juga disebut kepada Al-Furqan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhuf-suhuf kepada Ibrahim dan Musa, dan Al-Quran menasahkan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya. Ini di antara akidah, asas akidah kami. Bila datangnya Al-Quran, terbatal hukum syariat yang ada pada Taurat, Injil dan juga Zabur. Yang keempat, kami percaya kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sebagaimana yang tersebut namanya di dalam Al-Quran, iaitu 25 rasul. Dan kami percaya sesudah Muhammad SAW tidak ada rasul dan nabi lagi. Lantaran itu kami tidak percaya kepada kerasulan ataupun kenabian Mirza Ghulam. Pernah dengar tak Mirza Ghulam ni? Seorang tokoh yang mendakwa dia sebagai rasul, sebagaimana Musailamatul Kazzab kan. Musailamatul Kazzab pun pernah mendakwa, mengaku dia sebagai rasul. Dan juga Bahaullah, seorang individu juga pernah mendakwa, mengisytiharkan kepada orang ramai mereka adalah seorang rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kami menganggap Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. 3 orang hak disebut ini, kami tak iktiraf mereka sebagai rasul. Ini asas akidah kami. Yang kelima, kami percaya kepada hari kiamat, berbangkit sesudah mati, dan ditimbang dosa dan pahala manusia. Yang kelima. Yang keenam, kami percaya dengan qada dan qadar. Kami percaya dan mengamalkan rukun Islam yang 5. Yang seterusnya, kami percaya dan mengamalkan rukun Islam yang 5. Syahadat kami, dia terangkan apa syahadah kaum muda. Adakah berbeza dengan kaum tua? Ada beza tak syahadah kaum muda dengan syahadah kaum tua? Kalau kaum tua, dia nak mengucap 2 kalimah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muda, Wahabi, golongan Salafi ni syahadat dia berbeza tak? Tak. Dia kata di sini, syahadat kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama, tak mana beza? Tak mana nak, apa asas nak dikatakan bahawa kami sesat? Kami kafir itu tak mana? Apa asas? Apa logik? Apa rasionalnya? Apa hujahnya? Apa dalilnya nak kata kami sesat? Kami salat 5 waktu. Bahkan menambah lagi dengan nawafil, sembahyang sunat. Sembahyang 5 waktu kami sembahyang, ditambah dengan sembahyang sunat. Yang ketiga, kami berpuasa Ramadan. Bahkan menambah lagi dengan tatawuk. Tatawuk ni maknanya puasa-puasa sunat, sekadar kuasa. Yang keempat, kami membayar zakat atas harta yang cukup nisab dan sampai haulnya. Yang kelima, kami naik haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup atas kuasa berangkat di sana. Maknanya kalau mampu. Maknanya asas yang sebelah ini, ada beza tak antara kaum muda dengan kaum tua? Tak ada beza. Dan kami beriktikad sebagaimana beriktikad seluruh ahli sunnah wal jamaah, bahawa segala orang yang mempercayai rukun iman yang 6 perkara, dan rukun Islam 5 perkara, tidak boleh dikafirkan. Kami percaya kepada rukun iman dan rukun Islam. Jadi bila seseorang Islam yang mempunyai asas ini, pegangan ini, kita tak boleh keluarkan mereka daripada daerah Islam dan juga daerah ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh nak dikeluarkan. Dan kami beriktikad sebagaimana beriktikad seluruh ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya segala orang yang mempercayai rukun iman 6 perkara dan rukun Islam 5 perkara tidak boleh dikafirkan. Tidak satu pun daripada iktikad yang sebelah itu yang kami ingkari. Usahakan beberapa iktikad ataupun tiang agama sebagai yang difitnah oleh sahibus samahah mufti. Mereka tuduh golongan kaum muda ini terkeluar daripada Islam kerana tidak mempunyai iktikad yang sama dengan mereka. Dan kami tidak menyimpan di rumah kami kitab-kitab pegangan lain yang dapat meragu-ragukan di atas tiang-tiang Islam ini. Maknanya kami tak ada kitab yang menjadi pegangan kami yang langgar sebelah prinsip ini. Kami tidak seperti kaum Syiah yang berselimut taqiyah. Kami ni kaum muda bukan jenis taqiyah. Apa maksud taqiyah? Maknanya mulut lain, hati lain. Okey, ini adalah merupakan asas iktikad pegangan kaum muda Wahabi ataupun Salafi. Maknanya termasuklah dia apabila disebut kaum muda ini termasuklah Wahabi dan juga Salafi. Yang kedua, permasalahan khilafiyah. Jika kami hendak dikatakan salah, tadi bab akidah, maknanya kami dah tak salah. Asas kami sebelah perkara tadi. Bab khilafiyah pula, tak mana yang kata kami salah. Jika kami hendak dikatakan salah, adalah kerana kami yang mula-mula membuka mata. Bagi orang celik mata ni orang kaum muda lah, orang Salafi lah. Bagi orang celik mata, bagi terbuka, bagi tidak dia fanatik, ta'assub kepada mana-mana aliran mazhab ataupun mana-mana ulama, yang mula-mula menerangkan isi kitab yang tersembunyi, misalnya sejak 1000 tahun dahulu telah ditulis dalam kitab-kitab, termasuk juga kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i. Jadi apa yang kami pegang termasuk kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama yang mengatakan bahawa melafazkan usalli itu di permulaan takbiratul ihram tidaklah berasal daripada Nabi. Tengok Dr. Hamka kata apa. Yang tidak menyebut lafaz usalli bukan daripada kaum muda, bukan daripada Wahabi, bukan daripada Salafi. Yang tidak sebut usalli ini daripada Nabi tak sebut.
Dia kata bukanlah. Bukan daripada Nabi. Dia kata telah tertulis dalam kitab-kitab yang kitab-kitab termasuk juga kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama mengatakan bahawa melafazkan usalli di permulaan takbiratul ihram tidaklah berasal daripada Nabi. Tidak daripada sahabat, bukan sahaja Nabi, dan juga daripada sahabat. Tidak juga daripada sahabat. Tidak daripada tabi'in, dan tidak daripada keempat-empat ulama ikutan kita. Imam Malik, Abu Hanifah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi bila dikatakan sebab tak sebut usalli itu sebagai salah, sebagai Wahabi, adakah imam empat ni Wahabi? Maknanya asas usalli ini bukan ambil daripada, kalau kita kata Nabi, memang Nabi tak sebut lah. Sahabat dan juga tabi'in, imam yang empat pun tak sebut. Tapi bila ada individu, ada kumpulan orang dan orang tak sebut usalli, kenapa dikaitkan dengan Wahabi dan imam empat tak dikaitkan dengan Wahabi? Sepatutnya kena sapu semua. Syekh Harib pun Wahabi, tak sebut usalli sebab dia tak sebut, kalau tak sebut usalli Wahabi, maknanya imam empat semua Wahabi. Kenapa imam yang empat ini tidak disebut sebagai Wahabi? Mereka juga tidak menyebut lafaz usalli. Sedang yang terajarkan lebih dahulu ialah memakai usalli, maka pada tahun 1911 Hijrah dibukukan hal itu oleh Syekh Abdul Karim Amrullah dengan bukunya Al-Fawaid Al-Aliyah. Nama yang sebenarnya Dr. Hamka ini adalah Abdul Karim Amrullah, itu nama dia yang sebenar. Lalu dia telah tulis buku namanya Fawaid Al-Aliyah. Dibukukan seperti biasa sahaja, lalu ulama yang lain terkejut. Ada yang menentang sebab orang awam telah biasa memakai usalli. Jadi yang menentang Dr. Hamka ni ulama jugalah, sebab dia rasa itu suatu cabaran, suatu persaingan bagi dia. Hadut ada sekarang ni pun samalah. Bila ada orang mencelikkan mata masyarakat, orang awam, bagi fakta, bagi dalil, ada individu, ada pihak, ada golongan yang rasa ini suatu cabaran, suatu persaingan, lalu dia cantah. Cara dia nak cantah macam mana? Dia nak kata tak betul dalil, dia tak ada. Dia kata ni pokok ni Wahabi, dia kata. Tuan-tuan nak kenal Wahabi senang. Tuan-tuan kalau kita tengok dalam Facebook, YouTube dan TikTok tu kan, ada ustaz-ustaz, individu sebut, di antara ciri-ciri Wahabi bila dia semayang letak tangan di sini. Cara takbir begini. Tu tuan-tuan cam lah. Dia tak boleh bagi hujah, tak boleh bagi dalil. Bila dia sebut Wahabi itu, orang awam, Wahabi ni apa? Rimau lah. Singa ke? Komunis ke? Wahabi ni sebenarnya, Wahabi ni sesat, tapi nak cerita panjang payah dia tu. Tuan-tuan pun maknanya tak sesuai kalau saya cerita panjang, tuan-tuan pun tak faham. Tapi tuan-tuan pegang satu je, Wahabi ni sesat. Dia tak boleh bagi fakta, bagi dalil. Dia pukul Wahabi ni sesat. Lalu dia kata, benda ni tidak ada asas daripada mazhab yang empat. Okey, itu yang kedua, masalah khilafiyah. Yang ketiga. Bab akidah, lepas tu masalah apa dia? Khilafiyah. Yang keempat, yang tiada tiang kami tebas. Apa maksud tiada tiang kami tebas? Tuan-tuan faham tak? Ni bahasa dia ada peribahasa Indonesia lah. Yang tak ada tiang kami tebas. Apa maksud? Saya pun nak bagi penerangan malam ni, berjam-jam saya perhati tengok, nak cuba faham apa maksud perkataan istilah yang digunakan oleh Dr. Hamka. Itu dia guna bahasa Indonesia standard tu. Sebenarnya Dr. Hamka ni dia keturunan mana? Dia dipanggil, kalau kita kata di Malaysia ni, dia ada Banjar, dia ada Mendeling, dia ada petani. Itu dipanggil apa? Lurah kan? Dipanggil apa? Puak kaum. Dipanggil apa kita ni? Suku. Dia suku apa ni? Dia suku Minang rupanya. Dia orang Minang. Ini dia tulis dengan bahasa Indonesia standard pada ketika itu. Yang tiada tiang kami tebas, maknanya yang tidak ada asas kami cantah. Sesuatu amalan, perbuatan yang tidak ada asas memang kami cantah, sebab itu bukan daripada agama.
Apa yang kami nak pegang adalah benda itu ada asasnya, ada dasarnya daripada agama yang bersumberkan daripada Quran dan hadis. Tetapi memang kami kaum muda menebas dan menebang segala tiang-tiang tambahan. Maknanya asas-asas tambahan, amalan-amalan tambahan yang tak ada dalam agama memang kami cantas. Yang tiada tiang kami tidak mahu dikatakan tiang. Beberapa misal saya kemukakan. Pertama, berkumpul setiap tahun pada kubur seseorang yang dikatakan wali. Qila innahu waliyyun min awliyaillah. Hak sekarang ni bila menentang ambil berkat daripada kubur, kata Wahabi kan. Dr. Hamka lah kepala Wahabi kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, duduk di Malaysia ni, Dr. Hamka kalau senarai nama-nama Wahabi tu bukan orang lain, bukan Musti Perleh, bukan individu-individu yang tertentu, tak. Dr. Hamka lah orang yang senarai yang pertama sekali orang letak nama dia. Dialah kepala Wahabi. Sebab dia sangat menentang benda-benda yang tidak ada asas di dalam agama. Pertamanya isu apa dia? Minta syafaat, minta berkat, tabaruk di kubur. Lelaki dan perempuan makan-makan dan baca-baca, meminta dan memohon syafaat beliau, minta syafaat kepada si mati, wali. Ya Habib fulan, ya Sayyid fulan, ya Syekh fulan. Kadang-kadang membawa hadiah, kambing, kuda, kerbau dan lain-lain, dan wang. Mereka meminta tolong kepada tulang dalam kubur. Dah benda tu dah mati dah kan. Orang dah mati minta tolong, minta doa supaya memperkenankan hajat mereka. Tetapi mereka memberi sedekah kepada tulang itu. Dan yang kenyang ialah penjaga kubur. Haduk sama macam sekarang. Duk pergi makan ke apa, Tok Wali tu tak makan apa dah, dia tak berhajat pun dah, dia dah mati. Yang duk kenyang ni penjaga kubur. Macam orang kita tengok orang sakit, bawa apple-nya, sup puyuhnya kan, macam-macam makanan kan, bawa nasi harap, pergi tengok orang sakit. Yang kenyangnya siapa? Orang sakit ni tak makan lah. Dia tak ada selera nak makan. Tapi peliknya orang kita, tengah kita duk sihat ni, dia tak bawa pula nasi harap ke, sup puyuh ke, sup ekor, dia tak bawa macam kita tengah sihat ni. Cuba kita sakit besok, penuh meja ni. Macam-macam buah-buahan ada, musangking dan sebagainya. Dia kata yang kenyangnya penjaga kubur. Kadang-kadang anak cucunya di Jakarta sampai mendirikan rumah-rumah sewaan. Maknanya dah jadi kaya penjaga kubur ni, boleh buat rumah sewa pula. Itu kami cantas, kami tebas, kami tebang, kami benteras sekadar tenaga dan hujah yang ada pada kami. Itu adalah syirik. Itu bukan tiang Islam. Bagi kami hal itu prinsip. Tentang hal itu kami tidak dapat bertolak ansur. Hak ni tak ada tolak ansur. Jadi kalau kita tengok golongan yang dituduh sebagai Wahabi pun, inilah pegangan dia. Pegangan sebagaimana yang dipegang oleh Dr. Hamka. Tentang hal itu kami tidak dapat bertolak ansur. Bab syirik kita tak boleh tolak ansur. Kalau benda khilafiah kita tolak ansur, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi kita di sekolah ni banyak kita tolak ansur. Orang-orang yang belajar di sini kan, alhamdulillah sekolah kita ni pergi semayang di belakang orang yang tak baca kunut pun kita semayang. Orang yang baca kunut pun kita semayang. Orang apa lagi? Jahar bismillah pun kita semayang di belakang dia. Dia tak jahar bismillah pun kita semayang. Doa ramai-ramai kita duduk. Tak lagi kita tak bangkit, kita tak lari, tak mana kita bawa pecah belah masyarakat. Di sini lagi kita tolak ansur. Cuma kita terang ini sunnah. Hak Nabi buat macam ni. Ada pun orang yang berbeza dengan kita, kita tak bermusuh. Kita hanya menerang, kita tidak menyerang. Dia kata dalam bab prinsip kita tidak boleh bertolak ansur. Sebab itu musyrik. 3 kali dia ulang. Minta doa kepada orang mati ni musyrik. Maknanya orang musyrikin. Menyekutukan Allah. Sedangkan yang kita kena minta pertolongan kepada hanyalah kepada Allah. Di Palembang ada satu tarekat namanya Syekh Saman. Gurunya mengajar kalau dapat bahaya hendaklah dipanggil Ya Saman. Di Malaysia kalau sebut Saman takut Ya Saman. Lari kita takut kena Saman. Tapi ada di Malaysia ni dia sebut apa? Allah lupa dah. Ada syekh tu sebut. Hak ni Ya Saman. Ya Bulia Mulkan. Ya Bulia Mulkan. Samalah Ya Saman. Di sini Ya Bulia Mulkan. Tuan-tuan dia kata kalau timbul masalah, ada satu datangnya bahaya, musibah, malapetaka, sebut Ya Bulia Mulkan.
Samalah lebih kurang, cuma nama berbeza. Nescaya terlepas bahaya. Kalau belayar dan kapal hampir karam, panggil saja, ya saman, akan selamat. Yang ni yang Dr. Hamka tentang, yang dituduh sebagai Wahabi. Yang dituduh sebagai Wahabi. Menyeru dan meminta kepada yang selain Allah, baik kepada kubur ataupun kepada nama seseorang, sangatlah bertentangan dengan rukun iman. Dalam rukun iman suruh minta kepada Allah. Yang pertama bertentangan dengan yang setiap hari kita baca di dalam solat, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi meskipun kami memandang bahawa perbuatan itu sangat bertentangan dengan asas dan sendi ataupun tiang Islam, tidaklah dengan serta-merta kami menunjukkan muka orang itu engkau kafir. Kami tak kata pun. Cuma kami kata benda ni bid'ah, salah, boleh membawa kepada syirik. Dr. Hamka kata, kami tak pernah tuduh pun, hai kafir, tak ada. Kamu buat apa dia semua, buat apa dia minta doa kepada kubur kan. Di sana mungkin ada takwil. Mungkin dia jahil, mungkin dia tak faham, perlukah kepada penerangan. Kami tak tuduh mudah-mudah menuduh orang kafir. Jadi dengan pendedahan ini, jelaslah pendirian, pegangan manhaj yang dipegang oleh Dr. Hamka, dia aliran apa? Kalau sekarang ni orang panggil aliran Salafi lah. Jadi sebab tu orang yang menentang golongan Salafi kena ingat, Dr. Hamka pun adalah Salafi. Orang yang menentang golongan muda yang disebut sebagai Wahabi pun, Dr. Hamka adalah sebahagian daripada aliran ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memilih kita, diberi hidayah dan petunjuk kepada kita berpegang kepada akidah Salafi, iaitu akidah yang dipegang oleh salafus soleh, yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat, yang bersumberkan kepada Quran dan hadis. Jadi pada malam ni orang Salafi kena menarik nafas lega. Hak orang tuduh kami sesat pun, rupanya Dr. Hamka pun adalah aliran kami. Dr. Hamka pun berpegang dengan aliran kami. Maknanya kalau kita sesat, Dr. Hamka sesat, dan 50 juta orang yang duduk dalam Muhammadiyah semua sesat. 50 juta ketika itu. Sekarang ni sudah tentu jumlah itu lebih bertambah lagi. Jadi maknanya pegangan yang kita pegang ni tak salah dah. Tidak salah. Ini pegangan para ulama. Dan sebahagian daripada tuduhan-tuduhan kepada golongan Salafi dan juga orang yang Salafi yang dianggap Wahabi ni kita dah jawab dalam kuliah kita banyak. Siri-siri yang lepas dalam pengajian kita dalam masalah akidah, masalah fiqh, tasawuf dan sebagainya. Di antara akhir saya nak cadangkan, buku ini setiap orang kena ada. Cikgu Masri boleh rojok siapa pembekal Hadi ke Kemar ke Talha kan. Setiap orang kena ada buku ni. Saya dah beli dah dulu. 10 tahun 20 tahun dulu. Bila cari-cari balik tak ada, saya beli pula di Indonesia sekali lagi. Jadi semua orang yang duduk berpegang dengan akidah salaf ini, golongan orang Salafi, dia kena ada buku ini, kerana dalam buku ini memuatkan sebahagian daripada jawapan terhadap tuduhan yang dilontarkan kepada golongan Salafi. Jadi setakat itu dulu perkongsian kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.